Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله أحبكم في الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Ikhwan, alhamdulillah kita boleh duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita cuba membincangkan tentang hadis yang hadis ni dengan kita ikhwatul iman umur dia saja sudah hampir 1000 tahun, iaitu hadis berkenaan dengan Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama. Kita panggil dengan nama Al-Asma wal Husna. Ikhwatul iman, perbincangan seperti ini ikhwatul iman diasaskan kepada suatu hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah." Ini asas kita, iaitu sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu memiliki 99 nama, 100 korang satu. Memiliki 99 nama, 100 korang satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal nama ni, memelihara nama ini, dia masuk syurga. Kemudian ikhwatul iman diasaskan kepada ayat 180 daripada surah Al-A'raf, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah al-asma'ul husna, hanya walillah, bagi Allah Ta'ala itu al-asma'ul husna. Allah Ta'ala itu memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang telah ditentukan, ditetapkan. Bukan nama-nama yang kita fikir, kita cari, tidak. Nama-nama yang ditentukan, yang telah ditetapkan. Fad'uuhu biha, fad'uuhu biha. Maka gunalah nama-nama yang telah ditetap ini bagi memohon kepada Allah. Sebutlah al-asma' al-husna. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Allah kata, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam mereka menyeru nama-nama yang salah ni. Tinggalkan mereka ni. Mereka sembah nama-nama taghut, tinggalkan mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapat balasan di atas apa yang mereka usahakan itu. Jadi ikhwatul iman, berdasarkan ayat Al-Quran dan dua hadis ini,
kita tahu satu benda, Allah Ta'ala itu memiliki khazanah nama yang sangat hebat, sangat indah. Satu, Allah Ta'ala suruh kita tinggal nama-nama lain, seru nama dia. Yang kedua, Allah Ta'ala kata nama dia itu Al-Husna, namanya indah. Yang ketiga, ada isyarah dari segi bahasa Arab, Al-Asma, kita baca dengan Al-Asma. Dia menunjukkan nama itu telah ditentukan, telah ditetapkan. Kita tak perlu cari nama-nama, tak perlu bikin, tak perlu kita buat. Dia telah ditentukan, telah ditetapkan. Cuma kerja kita cari. Hadis Imam Bukhari menyebut Allah Ta'ala itu ada 99 nama, kurang 100. Para ulama kita dalam hadis ni kata, siapa yang ahsaha, pelihara nama ni, hafal nama ni, dia masuk syurga. Jadi hafal nama Allah ni, kenal nama Allah ni, dikaitkan dengan syurga. Subhanallah. Untuk bayang. Jadi kerana itu ikhwatul iman, perlulah kita tahu nama-nama Allah Ta'ala itu. Ini nama Allah, bukan sifat Allah. Nama-nama Al-Asma wal-Husna. Dan dia termasuk dalam Tauhid Asma. Kita mentauhidkan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwatul iman, perkara yang pertama kita belajar daripada sini dulu, sebelum kita pergi ke depan sikit. Di sini kita belajar bahawa keistimewaan nama-nama Allah Ta'ala ini boleh menjadi penyebab orang yang hafal nama tu, ulang sebut nama tu dan tinggal namanya lain, meyakini nama-nama Allah Ta'ala itu, dia sampai ke syurga. Jadi bukan kecil, bukan kecil nama-nama itu. Jadi apabila kita nak sebut nama Allah Ta'ala ini, kita kena tahu ini tauhid. Kita tidak boleh bubuh begitu saja. Seperti kata para ulama, nama-nama Allah Ta'ala ini Al-Asma'ul Husna ini taufiqiyah. Dia adalah barang yang bergantung pada dalil. Dia barang taufiqi, barang yang bergantung pada dalil. Hanya nas sahaja mampu menyebut nama-nama itu. Kita tak boleh mereka. Kita tak boleh reka. Walaupun kita tahu bahasa Arab, kita tak boleh reka. Sebab dia barang yang taufiqiyah. Barang ni Allah Ta'ala sendiri yang buat. Dan barang taufiqiyah ni kita tahu dalil dia cuma dua, daripada Alkitab dan daripada As-Sunnah. Dan daripada As-Sunnah tidak dibenarkan sunnah-sunnah yang dhaif. Sebab ini nama Tuhan, mana boleh dhaif? Nama Tuhan mana boleh dhaif? Dia mesti disabitkan daripada sumber-sumber yang kuat, sumber-sumber yang sahih. Selagi kita tak dapat sumber yang sahih yang bercakap nama Allah, kita tidak boleh sabitkan itu nama Allah. Tak boleh sabitkan itu nama Allah. Ikhwatul iman, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata sepatah tentang Al-Asma'ul Husna ini. Dia kata sekurang-kurangnya daripada hadis Bukhari tadi menyebut Allah Ta'ala ada 99 nama. Dia kata ada 3 kerja yang Allah amanahkan kepada kita berkenaan dengan nama dia. Ada 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita menghafal lafaz-lafaz nama itu sampai Allah letak angka 99. Allah mahu kita hafal. Indahnya menghafal nama Allah Ta'ala itu, Allah minta daripada kita. Yang kedua, kata Imam Ibn Qayyim, yang kedua amanah Allah Ta'ala dengan Al-Asma' wal-Husna ini apa dia? Supaya kita memahami maknanya serta isyarat-isyarat yang terdapat dalam nama itu. Ini amanah. Dan yang ketiga, kata dia, supaya kita memakai nama itu sebagai doa. Mesti pakai. Jadi ini adalah 3 perkara yang, ataupun kita kata 3 peringkat, 3 amanah yang ada di dalam Al-Asma' wal-Husna. Ada dalam nama itu, mesti. Mungkin kita dah hafal dah. Kita cuba sentuh nama tu dengan hati kita, Al-Asma' wal-Husna. Dan ketiga ialah kita berdoa dengan nama-nama yang besar, nama-nama yang hebat ini.
Sebab apa ikhwatul iman? Sebab Allah janjikan syurga. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa pelihara dengan makna hafal, siapa pelihara dengan makna faham, siapa pelihara dengan makna dia pakai sebagai doa, dia masuk syurga. Dalam hadis lain pula kita duk baca apa dia? Nabi sebut kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati tak syirik, sebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Ini pula, siapa yang menyebut al-asma al-husna, dia masuk syurga. Subhanallah. Subhanallah. Dan ada ulama, ada para ulama kita menyebut ikhwatul iman. Para ulama kita sebut apa ikhwatul iman? Para ulama kita sebut sebenar ini khilaf para ulama, hanya kita sebut saja, tak perlu kita yakin. Sebahagian para ulama sebut Allah meletakkan nama 99, sebenarnya bukan jumlah ada 99, tetapi untuk menunjukkan betapa banyaknya nama Allah Ta'ala itu. Mungkin lebih daripada 99, mungkin lebih. 99 itu bukan satu angka yang tertentu, cuma sekadar Allah angkatkan, tak cukupkan dia 100 untuk bagi tahu kata banyak nama Allah. Tapi mengikut zahir hadis disebut 99. Pasal itu ada para ulama kumpul, dia jumpa al-asmaul husna ni 120. Lebih daripada 99 pula dah. 120. Maka dari lebih daripada 99 tu, maka yang baki itu mesti dikeluarkan. Yang baki itu mesti dikeluarkan. Sebab zahir hadis menyebut kepada kita 99. Ikhwatul iman, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia sebut kepada kita, dia kata nama-nama Allah Ta'ala yang 99 ini adalah taufiqiyah. Taufiqiyah, iaitu tidak boleh kita tentukan nama Allah Ta'ala kecuali dengan dalil yang sahih. Kita tak boleh tentukan satu pun nama Allah, melainkan kita mesti ada dalil-dalil yang sahih. Kalau dalil tu dhaif, kita tak boleh jadikan dia, sebab dia taufiqiyah, dia tauhid. Kita nak kata ni nama Allah ni tauhid ni, mana boleh. Dalam ilmu tauhid kita mengaji dah, akidah Ahlussunnah tidak menerima riwayat yang dhaif. Dalam akidah riwayat yang dhaif ditolak, terutama dalam tauhid. Dia sahih, yang sahih diterima walaupun dia ahad. Janji dia sahih. Pasal itu Imam Al-Ghazali pun sebut kepada kita, Imam Al-Ghazali pun sebut benda ni diulang oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar ulang apa yang Imam Al-Ghazali sebut. Kata Imam Al-Ghazali, para ulama setuju satu perkara, bahawa nama Allah Ta'ala ini adalah barang yang disepakati, sifat dia taufiqiyah. Itu penting kita tahu dulu. Tak boleh reka. Nama kita boleh reka, nama cucu boleh reka, tetapi nama Allah tak boleh reka. Tak boleh reka, sekali-kali tak boleh reka. Kalau kita reka, kita mereka nama untuk Tuhan. Siapa kita nak reka nama Tuhan? Dan bila kita tahu riwayat itu dhaif, dan riwayat itu dikatakan nama Tuhan tetapi dia dhaif, maka sewajarnya seorang mukmin meninggalkan riwayat yang dhaif itu, kerana ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan hal akidah. Kerana itu kata Imam Ghazali, kita tak boleh menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi sendiri, kita tak boleh menamakan Rasulullah kecuali dengan nama yang telah diberikan oleh ayah dia sendiri. Bukan kata Tuhan, Nabi sendiri nama dia Muhammad. Kita bukan boleh tukar nama-nama yang tertentu hala. Dan Allah memakai nama yang mak bapak dia bagi dalam syahadah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quran pakai nama Ahmad, tapi tidak dikatakan wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah, dikatakan Muhammadan Rasulullah. Allah mengiktiraf. Kalau nama Nabi pun begitu, tak boleh kita ubah. Lepas tu datanglah hadis-hadis Nabi menyebut ana mahi, nama aku di antaranya adalah Mahi, aku ini Abu Qasim, Nabi sebut. Maka kita namakan Nabi dengan nama-nama yang datang dalam riwayat-riwayat seperti itu. Nabi, kita baca riwayat, dia tak panggil diri dia dengan nama Ana Jaddal Husain. Dia tak pernah panggil. Yang tu marhaban dia panggil. Dia tak sebut
dia itu Jaddal Husain, aku ini Jaddal Husain, tak. Tapi di atas nama dia itu kita kata jadi dia itu seorang tok kepada cucu dia bernama Hasan Husain, itu benar. Tapi memberi namanya khusus, marhaban Jaddal Husain, tidak. Maka kita namakanlah kekasih Allah Ta'ala ini dengan nama-nama yang telah diberikan. Imam Ghazali kata tidak layak. Itu untuk Nabi, apatah lagi untuk Allah. Untuk Allah lebih-lebih tidak boleh. Mana boleh kita pirika tak tentu hala nama-nama Allah. Siapa yang bagi kepada Allah Ta'ala nama-nama yang tidak selayaknya? Al-Mani', Ad-Dar. Siapa yang bagi nama itu kepada Tuhan? Nama-nama itu ada dalam riwayat. Memang ada dalam riwayat. Nanti kita akan sebutkan riwayat-riwayat berkaitan dengan nama-nama Allah yang 99 ini. Maka kerana itu kita cuba nak ambil sedikit pengetahuan bagaimana para ulama membahas perkara-perkara ini. Tapi nombor satu sekali, ikhwatul iman, saya nak kita kongsi bahawa para ulama kesemuanya menyebut nama Allah Ta'ala itu barang yang bersifat taufiqiyah, barang yang tak ada kena mengena dengan kita. Dia terhenti pada nas agama. Kalau agama sebut berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis yang sahih, itu nama dia, maka itulah nama dia. Barang ini barang taufiqiyah. Demikian juga Imam As-Suyuti, ikhwan, Imam As-Suyuti dia juga mengulang benda yang sama. Dia kata nama-nama Allah Ta'ala itu bersifat taufiqiyah. Kita tak dibolehkan, kita tak diperkenankan, tak boleh untuk kita memutlakkan satu nama kepada Allah selama tidak ada izin daripada syarak. Syarak tak izin. Apa makna izin syarak? Dalil. Selagi tak ada dalil, kita tidak boleh kata ini nama Allah, ini nama Allah. Tidak boleh, kerana dia adalah tauqifiyah. Meskipun kata Imam As-Suyuti, kita tahu makna tu baik, tetap kita tak boleh kata nama Allah, kerana kita tahu nama Allah itu adalah taufiqiyah. Demikian Abu Qasim Al-Quraisy menyebut perkara yang sama, ikhwatul iman. Kita boleh semak dalam Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram, juga diberi penjelasan di sana bahawa nama Allah Ta'ala ini taufiqiyah, yang kita ambil daripada Alkitab, As-Sunnah, Ijma'. Maka setiap nama yang bersumber daripada Alkitab, setiap nama Allah yang bersumber daripada Alkitab, Sunnah dan ijma' para ulama sunnah menerangkan itu nama Allah, maka barulah wajib kita menamakan Allah dengan nama itu. Jadi sekali-kali kita tidak boleh menentukan nama Allah ini mengikut selera kita, ikhwatul iman. Ikhwatul iman, hadis yang kita baca tadi adalah hadis Imam Bukhari, menceritakan Allah Ta'ala itu ada 99 nama. Antum tahu, sejak daripada abad ketiga lagi, abad ketiga hijrah lagi, orang, para muhaddisin, mereka cuba kumpul nama-nama Allah Ta'ala ini. Sebab ikhwan, daripada awal lagi sampailah tahap akan kita sembang ni, belum jumpa satu ulama yang dia boleh menghimpunkan 99 cukup. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Di antara ulama rawi-rawi hadis lah, kita kata, di antara mereka cuba cari hadis-hadis. Kira kita kata dia ni dihabiskan masa nak cari hadis ni aja. Di antaranya kita katakan 3 nama yang terkenal, 3 nama rawi hadis yang terkenal. Yang pertama, nama yang begitu terkenal, iaitu seorang yang bernama Walid bin Muslim. Walid bin Muslim, dia lebih lama lagi. Dia lahir, dia mati pada tahun 195 Hijrah. Walid bin Muslim. Cari, kumpul dia. Cari dia, kumpul. Yang kedua, seorang yang bernama Abdul Malik San'ani. Abdul Malik San'ani. Cari hadis-hadis macam ni. Dan yang ketiga, seorang yang bernama Abdul Aziz bin Husain. 3 rawi ini di antara nama yang mereka ni cari hadis-hadis macam ni cukup dahsyat. Cukup dahsyat.
Maka terkumpullah hadis-hadis yang mereka cari itu, sehinggakan nama-nama Allah dalam pencarian mereka sampai kepada angka 99. Ada yang 98, ada yang 99. Ibnu Hazmin Al-Andalusi, dia kata, aku cari-cari, aku tak jumpa 99. Aku cari-cari tak jumpa 99. Tetapi lebih kurang kita katakan ikhwan dengan kita ni hampir 1000 tahun orang dah begitu terima dah Al-Asma'ul Husna dengan 99 nama tadi yang kita hafal-hafal itu semua. Tetapi masalah timbul ikhwatul iman apabila Imam Ibn Hajar Asqalani menulis dalam kitab dia Fathul Bari, dia telah bagi komen balik kepada hadis-hadis ni semua. Rawi yang saya sebutkan tadi, nama dia Abdul Malik bin San'ani. Abdul Malik bin San'ani. Para ulama hadis dalam ilmu jarah dan ta'dil menyatakan setiap hadis yang datang dengan riwayat Abdul Malik bin San'ani tidak boleh satu pun dijadikan hujah kerana dia terlibat di dalam memalsukan hadis. Masalah, ha? Tapi dia adalah hadis tu. Tapi nama dia ni sudah jadi nama yang blacklist. Mungkin dia ni bekas ahli black metal, nama dia blacklist. Masalah dia. Tapi hadis tu ada kat dia. Tapi masalah dia hanya ialah dia ni dalam ilmu jarah dan ta'dil terlibat dalam pembuat hadis palsu. Ditinggalkan hadis dia, tidak ada hujah. La hujjata fi. Tidak diambil hujah pada hadis dia. Satu. Datang pula rawi yang lain kita sebut tadi, Abdul Aziz bin Husain. Abdul Aziz bin Husain. Masalah Abdul Aziz bin Husain ini, Imam Muslim menyebut masalah dia ini seorang yang dha'ful aqli. Ingatan dia lemah. Dhabit dia tak kuat. Tak ni dia sebut. Macam ni, tak ada satu perkataan dia kita boleh pegang. Maka kalau nama, kalau orang ini bersifat dengan lemah macam ni, hafalan dia suka hilang, sebagaimana Imam Muslim terangkan kepada kita, bagaimana riwayat dia kita nak pegang. Tapi dia adalah hadis tu. Maka tinggal seorang lah kita. Di antara pakar-pakar mengumpulkan hadis ni, tinggal seorang lah, Walid bin Muslim. Walid bin Muslim. Kata para ulama hadis, Walid bin Muslim ini diterima oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kita kata tadi Abdul Malik bin San'ani, Abdul Aziz bin Husain diterima oleh imam-imam lain seperti Al-Baihaqi, Ibnu Majah. Tetapi bila nama-nama ni semua ada, maka riwayat itu ada yang jatuh palsu. Riwayat 99 nama Allah ni ada yang jatuh palsu kerana rawi dia dituduh sebagai pemalsu hadis. Ada yang tak ada hujah langsung, nak pandang pun tak boleh, pasal dia punya lemah akal dia tu, lemah sangat-sangat. Mungkin penyakit hak lupa tu. Penyakit itulah. Tapi rokok dia tak lupa, hadis dia lupa. Jadi tinggal seoranglah kepada kita ini, iaitu seorang yang bernama Walid bin Muslim daripada Bani Umayyah. Ada dia. Kata para ulama hadis, aqrab turuq ila sihah. Aqrab turuq ila sihah. Walid bin Muslim ni pun ada masalah juga. Walid bin Muslim ni pun ada masalah juga. Yang Ibnu Hajar Asqalani sebut dengan kita apa masalah dia ni. Sekurang-kurangnya Walid bin Muslim ini, dia pula ada 5 masalah. Ini nota kaki daripada Fathul Bari. Dia pula ada 5 masalah. Sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya tak tahu lah. Tetapi walaupun dia ada 5 masalah, riwayat dialah yang paling hampir pada yang sahih. Artinya kalau kita tinggalkan Walid bin Muslim, kita sudah tidak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan 99 nama Allah. Maka siapa ambil dia? Imam Tirmizi ambil dia. Bukhari tak ambil, Muslim tidak ambil, Tirmizi ambil. Tirmizi ambil. Hadis dia pula jatuh hadis yang gharib.
Yang gharib. Apa masalah dia? Walid bin Muslim. Satu, Walid bin Muslim ni ikhwan, perkara yang pertama sekali kita kata dia ni tafarrud. Apa dia? Dialah satu rawi yang boleh menceritakan dan berani menceritakan tentang Asma dan Al-Husna ni secara detail dan terperinci. Hak lain tak berani cerita, sebab mereka tidak dapat riwayat itu. Dia seorang aja, seorang dia saja. Janggal lah, sangat janggal lah. Orang lain semua, Bukhari pun menyebut Allah Ta'ala ada 99 nama, siapanya hafal masuk syurga. Bukhari berhenti dekat tu, dan kemudiannya memberi syarahan kepada kenapa dikaitkan dengan syurga, memberi penjelasan hadis itu. Tetapi hadis Walid bin Muslim ini begitu detail nama-nama Allah, dan 99 itu cukup. Maka ada masalah lah. Sebab apa ada masalah? Sebab hanya dia seorang boleh cerita terperinci, rawi lain pergi mana? Satu. Yang kedua, masalah apa dia? Masalah dia ni pula ikhtilafur riwayah. Ikhtilafur riwayah. Apa dia? Riwayat dia ni tak tentu arah. Tapi nak banding dia dengan dua tadi tu pembohong terus. Jangan nak ambil yang mana? Dua-dua calon pilihan raya, dua-dua rasuah. Tapi cuma seorang rasuah ayam, seorang rasuah kapal terbang. Kita nak ambil yang mana? Yang tak mencederakan negara, ambil yang ayam lah. Tapi dua-dua rasuah. Ambil yang kurang mudarat lah. Ikhtilaf riwayah. Riwayat dia itu saling bertembung di antara satu dengan lain. Berbeza-beza, dia memberi riwayat yang ikhtilaf, tak sama. Saya pergi tanya, dia cakap lagu lain. Saya pergi tanya. Masalah yang ketiga dia ni apa dia? Masalah ittirab. Masalah dia tidak konsisten dengan satu riwayat. Dia tak boleh konsisten. Dia tanya, begini, tak kot. Lafaz yang dia pakai dalam hadis tu lafaz yang bertembung di antara satu sama lain. Sekali lagi dia kata ni nama Tuhan, sekali lagi dia sebut tempat tu diganti dengan nama lain. Riwayat dia ini riwayat yang ittirab. Yang keempat, masalah dia apa? Dia ini seorang yang tadlis. Dia melakukan tadlis, dia mudallis, dia melakukan tadlis. Apa dia? Dia sembunyikan. Dia sembunyikan kecacatan benda itu. Dia simpan. Sama ada rawi lain ke, ataupun guru dia sendiri ke, dia sembunyikan. Dia selalu melakukan tadlis. Ataupun dia tak sebut rawi-rawi lain. Sedangkan dia dengan sahabat Abu Hurairah ni bukan berjumpa. Terus dia pakai nama tu. Dia kadang-kadang dia melakukan tadlis. Dan semua orang tahu Walid bin Muslim ini melakukan tadlis. Dia melakukan tadlis dalam hadis. Dan yang kelima, masalah dia apa? Ikhwatul iman. Masalah dia, kita kata mudrik fil matan. Apa dia? Telah berlaku pencampuran di antara hadis dan ijtihad dia dalam hadis itu. Sehingga kan orang sangka ijtihad dia itu adalah hadis. Dia ada masalah ini, ikhwatul iman. Baik. Walaupun dia ada masalah ni, ikhwatul iman, yang ni satu-satu riwayat yang ada. Tu kalau kita sembang lagu kita lah kan. You nak ambil ke you nak buang? Kalau nak ambil tadi Abdul Malik bin Sana'ani, ulama kata tak ada hujah dia. Hadi pasu pun dia terlibat. Parah lah. Kalau kita nak ambil Abdul Aziz bin Hussein, lemah sampai kadang-kadang dia kata ke orang, bila aku kata benda tu? Sampai tahu tu. Bila aku kata? Alzheimer. Jadi tinggal dia lah Walid bin Muslim lah. Ya, orang baca hadis kita salat letak tangan atas dada. Para ulama mendhaifkan dia.
Kalau kita tolak hadis tu, kita dah tidak ada hadis Nabi letak tangan di mana. Datang para muhaqqiq semak balik riwayat-riwayat dia, dah tidak zahir sangat, hasan ataupun sahih. Tidak sahih dia hasan. Tapi kalau kita buang tu, tetap saya Hasan semua tak mau. Saja Hasan saya mau lah, Hasan lain mau saya tak mau. Sudah tidak ada hadis Nabi letak tangan macam mana. Sudah tidak ada hadis. Satu tu je ada. Tidak ada. Kenapa jadi begitu? Urusan Allah. Senang ke nak masuk syurga? Apa yang nama Allah boleh masuk syurga? Senang ke? Sambil bawa kereta nas'aluka ya man mayang tak masuk syurga? Hai, tak boleh. Syurga Tuhan bukan macam tu. Dia rak tak apalah 5 ringgit. Syurga Tuhan bukan begitu. Jadi ini masalah Walid bin Muslim. Walaupun demikian ikhwatul iman, dalam Walid bin Muslim menyenaraikan nama-nama Allah 99 yang kita duk tahu tu, para ulama kata sebenarnya hadis yang dia kata 99 nama Allah tu tak sampai 99. Yang pi cukup jadi 99 tu pasal apa? Pasal kita kata mudraj fil matan. Dia telah campur ijtihad dia untuk cukupkan 99. Maka Ibnu Hajar Asqalani apa dia buat? Ijtihad hamba Allah tu dia buat keluar. Maka bila dia buat keluar, jumlah 99 tu tak tercapai. Sebahagian penulis menyatakan 23 nama itu ijtihad dia. Dan sebahagian menyebut 27 nama itu ijtihad dia. Katalah 27. 99 tolak 27. Baki dia berapa? Semua cikgu bahasa Melayu nah. 72. Siap nah? Cikgu juga. Cikgu Syari. Ikhwatul iman. Jadi hadis menyebut 99. Hadis Bukhari menyebut 99 nama Allah Ta'ala. Kata Ibn Hazmin, aku cari tak cukup 99. Maka aku berhentilah dekat jumlah aku cari. Hampa tolonglah cari bagi cukup. Kenapa Tuhan buat begitu? Nabi sebut 99. Tapi kenapa Allah buat begitu? Ibn Hajar kata mungkin Allah sembunyikan benda ni satu. Allah nak buat macam hari Jumaat. Hari Jumaat ni Allah sembunyikan tang mana doa mustajab. Tang mana doa mustajab. Supaya kita jaga hari Jumaat tu. Entah orang imam duduk, khatib baca khutbah duduk, dia pulun baca doa. Tu yang masjid-masjid duk riyau, salih ala Muhammad. Itu doa makbul. Tapi sebahagian hadis itu adalah dhaif. Sampai orang belum bang maghrib, itu masih dikira hari Jumaat. Ada doa yang mustajab. Siapa yang boleh cari 99 nama Allah Ta'ala ini, dia hafal, dia beramal, dia mensifatkan Allah, dia namakan Allah dengan nama yang seperti Allah namakan, dia beriman, dia layak masuk syurga. Dia layak masuk syurga. Subhanallah. Rupanya Allah ni sebut nama dia saja sampai syurga. Maka ulama-ulama dulu semua cari, satu pencarian pun tidak pernah cukup 99. Maka kenapa hadis Walid bin Muslim cukup 99? Kerana berlaku mudraj fil matan. Telah campur. Bila dia campur, ijtihad dia cari sampai 72. Dia cari 72 tak cukup. 72 yang dia cari itu sahih lah. Tapi kerana dia pergi campur, dia ijtihad dia campur dengan hadis itu, dia baca jumlah 99 tu hadis Nabi, maka dia jadi mudraj lah. Hadis itu jadi mudraj, hadis yang bercampur di antara cakap Nabi dan pandangan satu orang. Dan ini tidak boleh. Dan banyak kita duk mengaji fiqh begitulah. Kan Nabi menyebut apa dia? Tentang masalah ayak ni kita mengaji. Apa Nabi kata? Nabi kata ayak ini apa? Al-ma'
la yunajjisuhu syai'un. Nabi kata ayak itu tidak ada benda yang boleh menajiskan dia. Tentang bi'rul buda'ah, tentang telaga yang ayak dia sentiasa hidup, ada orang duk buang sampah, buang bangkai. Sahabat bertanya tentang bi'rul buda'ah ni macam mana? Nabi kata ayak itu bersih, la yunajjisuhu syai', tak ada benda boleh menajiskan dia. Tiba-tiba kita jumpa salah satunya, kalau warna dia masih kekal, bau dia masih kekal, rasa dia masih kekal. Orang bila baca hadis, orang baca dengan benda tu semua. Sedangkan benda yang kata ayak tu bersih, selama warna dia tak hilang, sifat dia tak hilang, rasa dia tak hilang, yang tu bukan daripada Nabi, yang tu daripada ijtihad, tapi telah dicentum dalam satu baris hadis. Maka itulah bila ulama-ulama hadis datang, mereka kan kita baca dulu satu kurun diambil untuk membezakan hadis dan pandangan sahabat. Kerana hadis dan pandangan sahabat telah bercentum, hadis dan pandangan sahabat telah bercentum, maka satu kurun, antum bayang, satu kurun diambil nak bagi beza benda itu. Maka Imam Muslim pula membuat ijtihad dia. Imam Ibn Hajar buat dia punya ijtihad. Yang ni lah, yang kita putus step ni lah ijtihad daripada Imam Ibn Hajar. Tadi kita katakan nama-nama Allah Ta'ala ni bukan mesti ada dalam Quran tu nama Allah, bukan mesti ada dalam hadis itu nama Allah. Untuk menentukan dia nama Allah ni, ikhwatul iman, dia ada satu proses yang lain. Iaitu setiap kita duk belajar bahasa Arab kan. Bahasa Arab ni kita belajar. Apa dia? Dalam matan jurmiyah apa dia kata? Kitab mula-mula kita duk mengaji nahwu saraf, baca kitab tu lah matan jurmiyah. Al-kalam huwa al-lafzu murakkabu mufidu bil wad'il arabi. Kalam itu al-lafzu, beberapa lafaz yang dapat faham, yang murakkab, yang dia ni tersusun elok, datang dengan bahasa Arab, dan dia mufid, dia memberi makna, baru jadi kalam. Lepas tu kita mengaji pula satu tingkat naik di atas sikit. Bahasa Arab ni pecah pada 3: isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Kita mengaji mula-mula ni. Isim, fi'il, huruf. Isim ada alamat dia, fi'il ada alamat dia, huruf ada alamat dia. Tanwin, itu tanda isim. Alif lam tanda isim. Depan, bila depan tu dia duduk harfun nida, tanda isim. Jadi bila kita nak sebut nama Allah Ta'ala, maka nama Allah Ta'ala tu dia kena mencukupi dari segi bahasa Arab tu, kena cukup. Apa syarat-syarat benda tu jadi isim, dia kena cukup. Dan isim dia bukan benda yang dia tumpang pada orang lain, tidak. Dia satu namanya mutlak, yang bersih. Kerana kita bertauhid dengan nama Allah Ta'ala, dia kena bersih. Dan untuk melepasi itu, sukar. Maka Ibn Hajar Asqalani, ikhwatul iman, setelah dia hitung balik hadis daripada Walid bin apa tadi? Walid bin Muslim. Apa nama dia? Walid bin Muslim. Walid bin Muslim tadi, maka Ibn Hajar Asqalani dia kata, melihat balik kepada nas-nas hadis, melihat balik kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, memenuhi kehendak-kehendak ni semua, dia kata pandangan Walid bin Muslim itu dikeluarkan, maka dia pula berijtihad dengan satu ijtihad, dia bawa dalil daripada hadis Nabi untuk melengkapi 99 nama Allah. Jadi yang photo step ni daripada Fathul Bari, daripada buku Fathul Bari. Fathul Bari buku lah, bukan orang hak buku ni. Baik, antum cuba tengok ikhwatul iman, ada perkara yang saya tinggalkan, saya tidak bercakap, saya tinggalkan. Antum cuba tengok ikhwatul iman, antum cuba tengok
Di sini kita boleh tengok sampai 99 nama Allah Ta'ala. Kita boleh tengok di sini. Antum tengok. Dia kata al-asma al-husna kama ja'at fil kitab wa sunnah as-sahihah. Yang ni adalah nama Allah Ta'ala al-asma'ul husna seperti yang datang daripada Alkitab dan sunnah yang sahih, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah. Apa dalil dia Ar-Rahman Ar-Rahim? Dalil dia firman Allah, tanzilum minar rahmanir rahim. Surah Fussilat ayat 2. Quran diturunkan daripada sisi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Quran diturunkan daripada sisi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu salah satu daripada alamat isim dia kena ada harfu jar. Betul tak kita mengaji nahwu kan? Dia kena ada harfu jar. Dia jadi isim ala fi ini minar rahmanir rahim. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu dia jadi isim dia jadi nama. Dia bukan mudhaf tidak. Dia jadi nama. Dia bukan disandarkan lagi dah. Dia jadi nama seketul. Maka Quran sendiri menamakan Allah Ta'ala tanzilun minar rahmanir rahim. Diturunkan Al-Quran daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dengan datang dengan memenuhi secara bahasa Arab makna isim dan disokong oleh ayat ini. Dia adalah nama Allah Ta'ala. Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Yang ni tak payah kita sembang. Ayat yang kita duk ulang, Suratul Hasyr. Huwallahu alladhi la ilaha illahu Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Semuanya datang dengan wazan nama. Semuanya datang dengan nama. Ini adalah nama Allah. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Allah Ta'ala firmankan dalam suratul Hasyr ayat 24, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah itu Khaliq, Allah itu Bari, Allah itu Musawwir. Allah yang padan nama dia sendiri. Al-Awwalu Al-Akhiru Al-Zahiru Al-Batinu. Dalam surah Hadid ayat ketiga, Huwal Awwal, Allah kata dia yang awal. Huwal Awwal, Huwal Akhir, Huwa Zahir, Huwa Batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Apa sahaja itu dikatakan taufiqiyah. Taufiqiyah. Tapi yang kita duk baca ni, berapa lah 5 muka surat ni bukan saya buat. Yang ni Profesor Dr. Razi yang buat. Jadi dia punya mid itu jangan tersilap. Yang kertas ni bukan saya buat, saya baca je. Yang buat ni susah payah buat ni. Kalau otak saya buat ni, seminggu masuk CCU. Yang buat ini profesor yang buat. Jadi kita kena tumpang lah ilmu orang alim ni, kita kena tumpang. Itu nama-nama Allah. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Kita boleh kata ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Nama Allah. As-Sami' Al-Basir dalam surah Syu'ara. Ini sebut menetapkan dalil. Sebut menetapkan dalil. Kenapa taufiqiyah? Tak boleh reka punya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kita ada dua kerja kita nak buat. Tapi tak selesailah malam ni. Malam ni baca, lagi malam yang akan datang. Iaitu kita nak kena ada pen dengan kertas, kita nak kena tengok yang 27 tu duk terselit tak mana. Sajalah saya pun bila dapat doktor bagi ini, saya duk type tengok saja tak mau keluar.
supaya jangan Asma' Husna ni mai pada kita dengan jalan yang mudah. Nanti kertas tinggal kertas. Aku dapat ada 27, umpamanya dhaif, aku punya sahih madara. Mana? Ni kertas dia. Mai tengok, sorry ya. Tak leh. Allah kata masuk syurga siapa yang hafal, kita kena buat kerja sikit. Lepas ni kita kena cari pula 27 tu yang mana, 27 tu yang mana. Ustaz Yazid pun buat jasa dengan kita. Ustaz Yazid Jawas, dia pun antum kalau beli buku dia Doa dan Wirid, ini buku ni kalau antum baca boleh jadi bomo. Semua ada. Sakit gigi semua ada buku ni. Tapi apa jasa dia buat? Di depan buku dia ini Ikhwatul Iman, dia memasukkan Al-Asma'ul Husna yang sahih yang kita ada baca ni. Dia masukkan dalam ni Al-Asma' wal Husna yang sahih. Dihimpunkan dalam buku dia siap-siap. Dan dia buat nota kaki, rujukan dia. Tapi dia himpun siap-siap. Cuma bacaan-bacaan macam ni Ikhwatul Iman dia tak sampai kat kita. Dia tak sampai. Kemudian antum tengok nama Allah Ta'ala lagi, Al-Maula An-Nasir. Al-Maula An-Nasir. Ada ayat dia, wa'tasimu billahi wa huwa maulakum. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, huwa, dan Allah itu maulakum, dia maula kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik maula dan sebaik-baik nasir. Maka maula dan nasir itu nama Allah. Tapi tak ada dalam 99 itu. Tak ada. Kemudian nama Allah itu Al-Afu. Al-Afu Al-Qadir, fa inna Allaha kana afuwan qadira. Allah itu afuwan, Allah itu qadira. Al-Latif Al-Khabir, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Nama Allah itu Latif, nama Allah itu Khabir. Nama Allah juga Al-Witru yang tidak ada dalam 99 nama. Witir. Al-Witru nama Allah. Iaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini hadis marfu', hadis yang sahih. Nabi menyebut, wa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu witir dan dia suka witir. Tapi tak ada dalam hadis Walid bin Muslim. Dia tak masuk. Dia ganti dengan benda lain. Al-Jamil ada dalam hadis yang kita baca selalu kan. Tapi rasanya tidak ada dalam 99 itu. Hadis Ibnu Abbas juga ada marfu', hadis yang sahih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia suka lagi benda yang cantik. Tiba-tiba tak dibubuh sebagai nama Allah. Sangat pelik sangat pelik. Al-Hayy As-Sitir. Hadis daripada Ya'la bin Umayyah, juga hadis sahih, innallaha azza wa jal hayyun sitirun yuhibbul hayah wa sitra. Allah Ta'ala itu apa? Hayah, hidup. Dan Allah Ta'ala itu memiliki sifat menutupi. Dia tutup segala apa yang hamba dia buat. Al-Kabir Al-Muta'al, Alimul Ghaibi wa Syahada, Al-Kabirul Muta'al. Itu daripada ayat-ayat Allah daripada Al-Quran. Nama Allah itu Wahid Al-Qahar, Haq Al-Mubin, Qawi, Matin, Hayy, Qawi. Tadi Hayy dengan makna apa? Al-Hayya. Tadi Al-Hayya. Nama yang ke-28, 29, Hayyu dengan makna haya. Haya ni apa dia? Malu. Yang ni pula Hayy dengan makna hidup. Malu pun nama Tuhan, asma' dia.
Hidup pun nama asma' dia juga. Al-Ali, Al-Azim, Al-Syakur, Al-Halim, Al-Wasi', Al-Alim, Al-Tawwab, Al-Hakim, Al-Ghani, Al-Karim, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qarib. Tak ada. Al-Qarib tidak ada. Dalam asma' husna tidak ada. Al-Mujib, Al-Ghafur, Al-Walud, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Hafiz, Al-Majid, Al-Fattah, Al-Syahid, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Malik. Yang ini tidak ada. Dia ada Malik, dia tidak ada Malik. Juga nama Allah. Al-Muqtadir, Al-Musa'ir. Lagi tak pernah dengar. Al-Qabid, Al-Basid, Al-Raziq, Al-Qahir. Ini pun tidak ada. Ad-Dayyan. Berdasarkan hadis Anas, yang hadis daripada Abdullah bin Unais, hadis marfu', yahsyurullahu al-ibad fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal malik anad dayyan yaumiddin. Allah itu ad-dayyan. Tidak ada dalam yang kita doa. Apa itu? Asyakir, Al-Mannan. Al-Mannan pun tidak ada. Al-Qadir, Al-Khallaq, Al-Malik, Al-Razzaq. Al-Razzaq tadi, Al-Raziq, ni Al-Razzaq. Al-Razzaq ada, tapi Al-Raziq tidak ada. Ini nama-nama yang sahih daripada Al-Quran, tapi tidak termasuk dalam riwayat itu. Al-Wakil, Al-Raqib, Al-Muhsin, ini tidak ada. Innallaha muhsin yuhibbul ihsan. Hadis sahih daripada Shaddad bin Aus. Nabi kata Allah Ta'ala itu muhsin, dan Allah suka orang buat ihsan. Allah tu baik, dia suka orang buat baik. Tidak ada. Al-Hasib, tidak ada. Al-Syafi, Al-Rafiq, Al-Mu'ti pun tidak ada. Tapi sebab dia nama Allah, tapi tak ada dalam 99 tu. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, hadis yang sahih marfu'an, Wallahul Mu'ti wa anal Qasim. Hadis Bukhari. Nabi kata Allah itu Al-Mu'ti, aku ini Al-Qasim. Aku bahagi ilmu, Allah bagi hidayah. Tapi tidak masuk di situ. Al-Muqit, As-Sayyid tidak ada. As-Sayyid tidak ada. Kita Sayyid tu Arab ni ramailah yang kalang kabut ni. Nabi kata Sayyidullah. Sayyidullah. Sayyid itu adalah Allah. Tuan, ketuanan nanti. Kadang apa? Rab. Rab itu makna Khaliq, Rab itu makna Malik, Rab itu makna Rizq, Rab itu makna apa? Sayyid. Ketuanan. Dia memiliki ketuanan itu. Al-Hakam. Al-Hakam pun tidak ada. Hikam ada. Al-Hakam. Al-Akram tidak ada. Ini nama-nama yang baru kita jumpa. Al-Barru, Al-Ghaffar, Al-Rauf, Al-Wahhab. Ini baru kata Wahabi ni. Al-Wahhab. Ustaz Rasul Dahari kata, dia kata dah daripada kata Wahabi, katalah kepada mereka Allah itu nama Al-Wahhab. Kalau kita Wahabiyah, kita sadar pada Allah, kita Wahabiyah. Al-Jawad, As-Subuh tidak ada pakcik. As-Subuh tidak ada. Ini nama-nama yang sabit daripada hadis Aisyah, hadis marfu'an, hadis sahih, hadis Imam Muslim. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Ismu nama Allah. Al-Waris tidak ada. Al-Waris tidak ada. Ar-Rabb tidak ada. Al-A'la tidak ada. Al-Ilah tidak ada. Subhanallah. Jadi ikhwatul iman, kenapa kita menerima hadis yang diriwayatkan yang di dalamnya ada Walid bin Muslim? Hadis itu hadis Tirmizi. Dan hadis itu juga satu daripada hadis yang bermasalah. Tapi kenapa kita terima juga hadis itu? Kerana dalam banyak-banyak hadis itu, hadis inilah yang paling aqrab turuq ila sihah. Inilah hadis yang jalan dia mendekati yang sahih. Yang mana yang mendekati yang 72 tu.
Itu sahih. Kalau hadis dua tadi Baihaqi dengan Tirmizi tadi ni, yang ada rawi-rawi yang kita sebut nama tadi, Abdul Malik bin San'ani, ada Abdul Aziz bin Husain, hadis tu terus tak boleh pakai, berceramuk. Jadi ketika menerima hadis ni, ada kerja lain kita kena buat. Yang mana ijtihad dia keluarkan. Hadis itu menyebut takat 72 je nama Tuhan. Lagi 27 itu ijtihad dia. Yang tu dikeluarkan. Bila dikeluarkan, kena ditambah dengan 27 yang lain. Ibn Hajar buat jasa pada kita. Maka yang kita duk baca ni sampai 99, yang ni yang tidak ada dalam 99 yang biasa orang baca tu. Yang selalu orang baca 99 itu apa dia ikhwan? Orang baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid. Di sini tidak ada Al-Qabid. Adakah Al-Qabid? Al-Basit, Al-Khafid. Al-Khafid tidak ada. Dia bukan nama Allah. Siapa berani menamakan Al-Khafid nama Allah, itu ijtihad Walid bin Muslim. Itu bukan nama Allah. Al-Rafi', Al-Mu'izzu, Al-Muzillu, bukan nama Allah. Siapa berani bubuh nama, itu ijtihad dia. Nak kata dia salah, tak boleh, itu ijtihad. Maka kewajipan kita kena nyahkanlah. As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Khabir, Al-Latif, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is. Tadi tidak ada. Ini bukan sifat, ini hanya disandarkan pada apa yang Allah buat. Al-Syahid, Al-Haq. Al-Haq tadi tak ada. Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, tidak ada. Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'alli, Al-Barru, Al-Tawwab, Al-Muntaqim. Muntaqim tidak ada. Memang Quran sebut Al-Muntaqim, tapi bukan nama. Dia sandarkan kepada apa Tuhan buat, bukan nama. Al-Afu, Ar-Ra'uf, Malikul Mulk, Malikul Mulk, Zul Jalali wal Ikram. Tak ada. Kita baca tadi tak ada. Malikul Mulk, Malik satu, Malik satu. Malikul Mulk tidak. Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani'. Al-Mani' tidak ada. Ad-Dar, Ad-Dar pun tidak ada. An-Nafi', An-Nur tidak ada. Al-Badi', Al-Badi' tidak ada. Al-Badi' bukan nama Allah. Al-Baqi, Al-Waris, Al-Rashid, Al-Sabur. Al-Sabur bukan nama Allah. Ini semua bendanya Allah sandar. Subhanallah. Apa tak ada? Ilah tak ada, Rabb tak ada, Qudus tak ada, Subuh tak ada. Semua tak ada. Wahai, itu nama-nama yang sahih, yang sabit daripada Quran dan Sunnah. Kenapa? Kerana Walid bin Muslim pada kiraan dia yang tu bukan nama. Maka dia bubuh apa yang dia rasa nama, jadilah 72 campur 27, 99. Maka yang kita duk apa 99 ini, kita kena 27 itu kita kena tukar dengan yang baru kita baca itu. Subhanallah. Banyak kerja nak kena buat, ikhwan. Sebab kita nak baca doa, bila kita susah, kita apa, kita ada anak-anak nak suruh dia hafal lain. Bukan kerja kecil, ikhwatul iman. Ini kerja besar. Kawan kita semua ni sengau. Ni hendak mesna'u. Lehnya, nak lehnya. Yang yang lama dah ambil mak ngono. Itu nak apa baru balik. Subhanallah, susah.
Ikhwatul iman, 2-3 perbahasan itu kita tinggalkan sebab tak berapa ini sangat. Itu ikhwatul iman, kita boleh tahu takat tu pun subhanallah. Kita boleh tahu takat tu pun ikhwatul iman, subhanallah. Subhanallah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, lagi banyak hadis-hadis yang menyebut kata Allah Ta'ala ada nama-nama yang subhanallah, subhanallah. Jadi kita tahulah cakap mana kita mampu tahu ikhwatul iman, yang mana kita tak tahulah, ilmu tak sampai. Tapi yang mana kita tahu, kita hati-hati. Kita hati-hati. Maka dan kita duk belajar akidah Ahlussunnah apa dia? Setelah kita tahu nama Allah yang sahih, maka wajib kita tolak yang tidak sahih. Wajib kita tolak yang tidak sahih. Jadi kalau kita ada tip Asmaul Husna yang lama-lama tu, wajib tarik tali ya. Wajib tarik tali ya. Kita dubbing sendiri, kita baca sendiri. Kita kena ulang sendiri. Di situ ada nama Al-Qaim, Ad-Daim, Al-Qabid, Al-Basid, Al-Syadid, Malikul, Al-Mani', semua tu ada. Yang sahih-sahih semua ada tinggal. Maka sekurang-kurangnya kita ada sedikitlah ilmu di mana masalah al-asma wal husna yang biasa itu ikhwatul iman. Cukuplah dekat itu ikhwatul iman. Yang berbaki itu bukanlah ilmu yang patut kita tahu. Kesemua ini kita serah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tujuan kita bagi tahu benda ni semua ikhwatul iman, supaya kita sendiri selamat daripada menamakan Allah dengan apa yang tidak layak. Tidak layak. Kalau hadis itu dhaif, menyatakan Allah ada nama itu, tak boleh. Hadis dhaif tak boleh bubuh nama Allah. Dia kena hadis sahih. Maka yang kita duk baca ni, nama-nama itu semuanya dibubuh daripada hadis yang sahih semua. Marfu'an. Semuanya sahih. Dan daripada ayat Quran itu sendiri. Dengan memenuhi syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau antum ada yang nama lama tu, balik tengok beza dia macam mana. Beza dia macam mana. Nanti lagi sekali saya akan bawa pula yang 27 yang celaru tu. Ni saya tak bawa saja. Wamak. Boleh beli. Nampak macam ada nak tanya? Jelas nah? Ada sahabat? Ada muskil macam mana-mana? Boleh pakcik? Jadi kita pakcik dengan nama Allah ni kita tak berdendang lah. Nas'aluka ya man. Kita pakai nama Allah, menyuruh Allah. Pakai nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Subuh. Pandanglah aku, tengoklah aku, angkatlah susah aku ya Allah. Kita panggil Allah dengan nama-nama dan merendahkan diri ketika menyebut nama Allah, sangat dicintai oleh Allah. Ikhwatul iman, semoga Allah merahmati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.